Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang join live hari ni, buah mula nombor 13. Bersama saya moderator Amirul lah macam biasa. Hari ni saya boleh share dulu, share, like, follow dulu. Kami hari ni bersiaran dari Facebook live dengan YouTube live. Terima kasih yang pada first time tengok ke, first time klik link yang saya hantar ke. Terima kasih banyak-banyak. And hari ni kita bawakan topik berkaitan dengan durian. Senang kalau ada siapa-siapa nak komen, maybe suara tak dengar ke, boleh komen kat situ bagi tahu lah, ataupun soalan you all boleh tanya kat situ. So topik pasal durian ni kita punya favourite lah. And siapa hantu durian ni memang malam ni boleh dengar lah apa masalah kan, sampai boleh, kalau tajuk tu boleh ganggu mental. Saya pun hantu durian actually, cuma saya stop dah sebab on diet, tapi last 2 week tu ada jugalah balon sekejap. And actually nak makan 2 ulas ya, tapi lalas kali sehari tu bantai rasanya 10 biji juga lah. Habis diet dari tu. So lah ni kita kembali on track. Kita boleh tolak sikit-sikit lah durian tu kan. Ada orang duk main ulang, duk main layok depan muka ni, biasalah. And so hari ni saya bersama dengan pakar yang berkaitan dengan isu angin dalam badan ni. Tambah-tambah makanan kat Malaysia ni banyak yang bawa angin pada perut, and perut jadi bergolak ke apa ke. So sahabat saya Dr. Hafiz Sulaiman, saya rasa tak perlu kenalkan, dia memang terkenal dalam bahagian bidang dia. So hari ni dia akan ulas lebih lanjut tentang gangguan mental akibat durian ni. So saya pun tak tahu macam mana nak link kan, apa yang boleh menyebabkan kita mental dengan durian ni kan. Mental tak dapat makan ke, ataupun mental terlebih makan ke kan. So kita tak mau buang masa sebab kita dah live, I think dah 10 minit lah. Kita jemput Dr. Hafiz untuk masuk ke live kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay Tuan doktor, Amirul. sound okay ya? Okey, sama okey eh. Minta maaf lah, tadi ada masalah teknikal sikit lah. Sihat Alright. tu? Sihat, Alhamdulillah. Tuan Alright. Amirul sihat eh? Alhamdulillah macam ni. Syukurlah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita pun doa kita tak kena COVID ke, positif ke, close contact ke. InsyaAllah, Takut. doakan semua lah. Takut juga. So doktor, hari ni tajuk kita pasal gangguan mental akibat durian ni. Saya sebelum tu, sebab dekat poster kita tulis Dr. Hafiz Sulaiman sebagai pengamal perubatan nutrisi. Boleh doktor jelaskan sikit macam mana pengamal perubatan nutrisi ni dalam komuniti kita lah. Okey, pengamal perubatan nutrisi eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Memula saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada Tuan Amirul kerana jemputan untuk saya berkongsi sedikit sebanyak lah. Saya sebenarnya bukanlah pakar sebenarnya, dan perubatan nutrisi pun sebenarnya bukanlah satu bidang yang bidang dalam perubatan sebenarnya. Okay. Salah lah tu. Dia bukan satu cabang bidang dalam perubatan mainstream lah. Jadi perubatan nutrisi ni biasanya dia doktor yang dia lanjutkan training dia dalam bidang pemakanan lah. Okay. Tapi biasanya kita sendiri-sendiri tau. Dan biasanya background doktor perubatan lah yang buat bidang perubatan nutrisi ni. Dan doktor yang dia ada background perubatan, dan kita cerita pasal pemakanan lah. Jadi dalam bidang perubatan nutrisi pula, bidang minat saya ialah bidang food intolerance, ataupun kita kata kalau dalam bahasa orang kitanya bidang makanan angin lah. So apa-apa makanan yang menyebabkan angin. Jadi kita banyak relate dengan topik immunology, maksudnya pengkajian immunity dan juga alergi tau. Biasa kalau kita cerita alergi ni orang tahulah kan. Tapi angin ni dia sebenarnya food intolerance, dia tak macam alergi tau. Contohnya macam kalau kita salah makan kacang, kita alergi kepada kacang. Jadi itu kita dapat bengkak-bengkak, sesak nafas, itu alergi. Dia angin ni dia kalau kita makan sikit tak apa, kalau kita makan banyak tu yang jadi panas, jadi lendir kahak. Kadang-kadang ada berdebar-debar. Tapi dia macam lebih kurang sama dengan alergi.
Cuma dia tak banyak sangat lah macam allergic, dia punya kesan dia. Tak teruk sangat lah. Saya Okey, saya jadi tahu kawan saya biasa biasa ni doktor, yang saya tahu banyak orang lactose intolerant. lactose Ah, intolerance salah satu daripada ni lah. Dan sebenarnya mhm, lebih mhm, daripada 50% sebenarnya masyarakat dewasa dekat dunia mhm. ni yang ada masalah lactose intolerance. Okey. Lactose intolerance ni dia dalam perut, dia ada perut problem tau. Dia tak ada enzim lactase tu untuk cerna gula dalam Oh, susu. Jadi bila dia minum gula susu susu. jadi kembung, cerit-berit, sakit perut. Jadi itu salah satu daripada food intolerance ataupun saya lagi suka panggil angin lah tau. Sebab Angin bila tu. kita sebut angin, dia melibatkan bukan sahaja masalah perut, tapi Ha, jadi ha. sakit-sakit badan, kacau mental, emosi pun terganggu. Itu yang saya maksudkan tu lah. Jadi Dia dalam macam durian ni ada urat lah tu, urat doktor. urat-urat jadi tarik, kejang-kejang Ha, semua ha. tu. Jadi dalam Okey. durian pun dia ada kesan yang sama. I Kita boleh see. allergi terhadap durian dan kita boleh dapat angin ataupun intolerant terhadap makanan durian. Hmm. Makan durian tu lah kalau ikutkan topik kita pasal durian tu. Pasal durian lah. Jadi saya Ah, spesifik pada durian lah. Kalau cerita banyak lagi makanan-makanan lain yang sebenarnya boleh ha, menyebabkan ha. angin lah. I Buah-buah see. tempatan kita sebenarnya boleh menyebabkan angin. Tapi cuma angin ni pun dia sama macam alergi, dia bukan semua orang kena. Jadi Hmm, kalau hmm. topik kita, saya nak buat disclaimer sikit lah. Bukan semua orang akan dapat gangguan mental makan durian. Saya makan Ha, durian, ha. saya happy lah. Saya rasa Tuan Amirul makan durian happy kan? Alhamdulillah, seronok. Alhamdulillah. Jadi Eh. kalau happy jadi maknanya kita alhamdulillah kita tak ada angin lah terhadap durian kan. Oh, I Jadi see, I see. tapi saya cerita ni sebab saya rasa Ha, tanggungjawab lah sebagai seorang pengamal perubatan nutrisi untuk share hmm, hmm. ilmu ni sebab ada orang kat luar sana ada masalah angin bila dia ambil durian. Terutama sekali Ah, kuantiti yang banyak lah. alright, doktor explain. Teruslah kita ke soalan. Apa benda tajuk hari ni kontroversi. Kalau baca tu utama mana kontroversi orang kata makan durian ni boleh ganggu mental. Okey, doktor boleh explain teruskan lah tak apa. Boleh. Ha. Um, saya sebelum tu saya nak cerita beza antara gangguan mental dengan penyakit mental. Sebab sebenarnya ramai Okey. orang tak dapat nak beza lagi lah. Okey, gangguan mental ni dia tak macam penyakit mental tau. Penyakit mental ni kita biasanya dikatakan pesakit mental bila kita dah didiagnose oleh pakar psikiatri ataupun pakar sakit Yes. jiwa. Dan penyakit ni dia bila kita dapat nauzubillah lah bila kita dah memenuhi kriteria-kriteria untuk diagnosis penyakit mental tu. Ha, ha. Contohnya kita ada kerisauan, anxiety kan. Dia Anxiety, ada yes. kriteria-kriteria yang perlu memenuhi diagnosis penyakit mental tu sendiri. Baru kita boleh Hmm, hmm. kata dia pesakit mental. Cuma masalah gangguan mental ni dia berbeza. Dia sebelum kita dapat penyakit mental tu, kita ada gangguan dulu. Dan kajian mobiliti dan kesihatan kebangsaan menunjukkan bahawa sebenarnya lebih daripada 1/3 rakyat Malaysia ni ada gangguan kesihatan mental. Lagi kita tengok sekarang ni, waktu-waktu PKP ni, COVID, yes. lagi ramai orang ada gangguan mental. Kes bunuh diri jadi mencanak naik tinggi kan. Oh. Disebabkan oleh faktor-faktor psikososial. Cuma yang saya suka bincangkan sebenarnya ialah bidang saya. Hmm, hmm. Sebab saya bukan expert psikososial, counselling pun memang tak boleh. Hmm, Saya hmm. suka bincangkan dari perspektif yang berbeza, iaitu perspektif pemakanan lah. Jadi sebab tu saya nak Alright. cerita lah, ada makanan-makanan yang boleh trigger sebenarnya mencetus gangguan mental. Dia tak sampai kita jadi pesakit mental. Tak Tapi gila kita tu. kena jaga-jaga sebab Ha, ha. gangguan mental pun kalau lama-lama dia kronik, dia boleh menyebabkan penyakit mental. Okey. Pergi kepada topik kita lah. Sebelum tu boleh tak Ha. kalau saya cerita manfaat durian nanti durian lover nanti marah kat saya lah, asyik duk cerita negatif je. Sikit. Boleh. Cerita sikit Ah, manfaat tu. Dia sebab Okey, doktor sikit sebanyak je saya cerita. saya baca artikel doktor pasal durian tu okey. Tak ada gula, Okey. tak ada gula ke apa Saya saya cerita tak. dari segi Ha. manfaat dululah. Kita balance Boleh. sikitlah. Tapi Yes. sudah lalu je lah. Okey, Okey, boleh tu. ramai orang keliru dengan tajuk yang saya Mhm. utarakan ni lah. Sebenarnya saya bagi Mhm. cadangan Tuan Amirul sebab saya rasa topik ni penting. Ramai Baik. orang kata durian ni kan tinggikan serotonin badan kita.
Okey. Serotonin ni dia hormon gembira tau. Bila kita ambil kita jadi gembira. Jadi bagi Okey. kebanyakan orang, dia akan gembira lepas makan durian tau. Sebab dalam durian ni ada satu amino acid, protein lah Okey. daripada durian ni, protein tryptophan. Bila kita makan dalam badan kita dia akan tukar jadi serotonin. Dia akan jadikan kita jadi mood jadi Happy. gembira, kita jadi relax. Macam kita mengurut pun sama juga, serotonin jadi naik. Kita jadi relax dan happy tau. Memang happy Jadi betul, memang relax lah makan durian. Memang betul. happy lah, relax kan. Okey. Okey. Dan yang keduanya, hormon bila dia naikkan hormon serotonin, naik hormon gembira ni juga, dia akan menyebabkan kita tidur dengan nyenyak. Dia akan naikkan hormon tidur, melatonin. Okey. Jadi pada waktu malam kita tidur lebih nyenyak bila makan durian. Huh. Nyenyak dan gembira lah. Mantap kan? Padu tak durian? Mantap. Superfood Padu gila. Superfood, yes. padu, mantap. Superfood durian ni kan. Dan yang ketiganya, selain daripada dia sebabkan kita relax, happy dan juga senang tidur, dia akan kawal kita punya blood pressure tau, tekanan darah, disebabkan oleh kandungan potasium, garam potasium dan juga magnesium. Magnesium ni Okey. dia menyebabkan kita relax. Kalau kita ada cramp-cramp, kita jadi kurang kejang lah. Dan I magnesium juga see. kurangkan kita, relaxkan kita punya, selain pada tekanan darah, dia relaxkan kita punya degupan jantung. Laju sangat kita pun jadi relax. Huh. Dan ada orang, saya percaya ada orang yang ada masalah anxiety pun dia ambil magnesium untuk bagi dia relax. So dalam Okey. durian ada magnesium. Betul banyak tu. Okay. Dia ada limit lah tu. Kan balon banyak-banyak tak apa. Terlebih gembira sikit. Itu yang kita nak cerita lepas ni. Dia ada pro dan dia ada con dia. Okey. Yang keempat, manfaat yang keempat lah. Saya pernah jumpa, saya pernah ada bagi talk dekat Nayos ke apa, bukan, dekat Sokso. So saya Okay. masa saya ada bagi talk kepada pengamal kesihatan termasuk dietitian, saya ada jumpa seorang psikiatris. Ni memang menarik encounter ni. Jadi saya jumpa pakar psikiatri tu, dia tanya saya kerja apa? Saya kata saya doktor swasta. Tapi saya buat saya minat saya ialah bidang angin, tyramine, histamine intolerance. Jadi bila dia dengar tyramine ni dengan bidang psikiatri ni memang tak boleh nak elak lah. Bahan dalam durian yang kita nak cerita ni, tyramine ni sebenarnya, dia ceritalah. Lepas tu dia kata, tyramine ni. Tyramine ni sebenarnya dia kata orang-orang kita ni tak sedar manfaat tyramine. Tyramine ni tyramine ni bahan dalam makanan-makanan peram contohnya, macam cencaluk, budu, belacan. Peram. Apa manfaat bahan tyramine ni? Dia akan menyebabkan badan kita jadi panas tau. Jadi apa dia kata orang zaman-zaman dulu ni, untuk nenek kita ni tak ada Viagra, tahu tak? Tak ada Viagra. So cara dia nak meningkatkan tenaga, kelakian semua ni, dia ambil cencaluk, budu, jadi badan dia jadi panas, dia pun jadi panas lah. Jadi panas lah kan. Untuk Belangkah boleh tak tu? Belangkah boleh kan? Tak tahulah angin belangkah ke tak tahulah, tapi jadi kita durian ni dia boleh menyebabkan kita jadi panas tau. Jadi kita punya nafsu pun jadi lebih juga. Sebab tu kalau makan durian mungkin banyak nafsu jadi naik jugalah. Saya tak pernah apply lagi dulu tu. Tak pernah baru tahu kan? Baru tahu. Kita tahu manfaat dia. Jadi dia kata belacan, budu semua ni memang boleh sebabkan kita jadi panas tau. Jadi selain daripada durian ni, apa lagi sebenarnya makanan yang tinggi tyramine yang boleh menyebabkan kita panas juga? Ni ramai orang tak tahu. Daging, terutama sekali daging kambing. Daging kambing kan bila makan kan jadi panas je. Cheese. Tyramine juga dipanggil sebagai cheese effect. Kesan cheese. Kesan cheese badan kita jadi panas. Tapi saya akan cerita kesan negatif lah. Sebab cheese effect ni biasa kita cerita makan keju dia jadi negative side effect. Jadi kita akan cerita negatifnya kejap lagi. Pisang pun sama, dia ada tyramine. Dan bahan tyramine sebenarnya dia ada kesan baik tadi yang saya cerita boleh sebabkan panas ni. Okey, sekarang ni saya nak masuk kesan gangguan mental durian. Tyramine ni dia ada kesan negatif disebabkan tyramine ni merupakan satu bahan dia mengaktifkan, dia vasoaktif. Dia mengaktifkan salur darah. Jadi dekat kepala
dia menyebabkan pengecutan salur darah bila kita makan. Jadi dekat kepala dia boleh trigger migraine. Jadi I biasa kita see. dengar orang makan durian ni trigger migraine, betul tak? Betul? Dia boleh cetuskan vertigo juga. Dia boleh sebabkan kita jadi Vertigo. pening melayang lah, tak Tak. stabil lah kan. Dan tekanan darah pun boleh meningkat juga. Tadi saya ceritakan dalam durian ni dia ada magnesium, dia ada potasium, boleh maintain BP. Tapi bagi orang yang dia berlebihan tiromin, dia punya biasa orang ada masalah berlebihan tiromin, dia punya pencernaan problem. Dia ada I masalah perut see. angin lah. Sebenarnya Okay. orang angin ni dia punya pencernaan problem. Contohnya macam tadi saya Oh. cerita, lactose intolerance kan. Sebenarnya bukan salah susu tu, memang daripada azali lagi dah ada lactose dah dalam tu. Zaman-zaman dulu orang-orang manusia ni tak ada masalah dengan lactose pun. Cuma Okay. zaman sekarang ni perut kita banyak problem tau. Banyak Evolution stres, Prod tu. banyak makan macam-macam kan. Jadi Uh, perut kita jadi problem. Jadi kita tak boleh nak cernakan lactose. Dalam kes doktor, ni doktor. tiramine tak boleh nak cerna. Sebelum tu ada satu soalan ni. Dia tanya paras gula macam mana doktor? Sebab tadi doktor Paras cerita gula, pasal kebaikan kan. Ha ha. paras gula sebenarnya dia senang je. Kalau paras gula ni kita cerita pasal durian, ada orang kata durian ni boleh control blood sugar lah apalah kan. Cara yang paling pasti untuk tahu gula okey tak lepas makan durian ialah dengan menguji. Kita uji Gula. sendiri, ambil, kalau kita ada kencing manis kan, ada banyak blok-blok kesihatan. Contohnya kata durian sebenarnya dia mengawal paras gula dalam darah. Jadi betul ke tak? Setahu saya durian ni tinggi gula. Jadi Betul? caranya Betul? kita ambil blood sugar, blood glucose test tu, prick kat tangan lepas makan durian setengah jam, sejam ke, kita akan tengok paras dia mencanak. So ikut pengalaman saya sebenarnya durian tidak membantu mengawal gula. Kecuali kalau kita ambil kuantiti yang sikit. Jadi kalau orang ada diabetes memang kena berhati-hati dengan durian. Sebab durian paras gula dia memang sangat tinggi. Gula fruktosa, walaupun gula buah, gula fruktosa, tapi kalau tanya staff-staff dekat emergency tu memang dah biasa lah. Saya dulu masa kerja hospital, kita biasa tengok dekat emergency tu ramai orang kencing manis. Musim durian memang ramai lah nak masuk hospital. Sebabkan kencing Okey. manis tidak terkawal. Ah, Waduh. Correct. Ada satu komen ni ni Kak Mi Raja Azmi ni pengarah filem tu, dia kata tiap kali air pening kepala pun dia akan makan durian kalau nak hilangkan pening kepala. Macam doktor cakap tadi. Mungkin wallah alam lah, sebab ada orang dia react differently lah. Mungkin Happy? dia kesan Happy daripada tak pening magnesium, dia? kesan relax tu, dia atas individu. Sebenarnya masalah angin ni atas individu jugalah. Alright. So saya sambung sikit pasal tadi Okey, kesan negatif. negatifnya. Okey, tadi saya ada cerita dia boleh membantu mengawal tekanan darah kan. Tapi sebenarnya bagi orang yang ada masalah pencernaan ataupun masalah angin ni, dia bila dia ambil durian, dia punya blood pressure akan naik. So biasa kita tengok kan, orang ambil durian ni, dia jadi hypertensive crisis. Krisis tekanan darah pula, jadi bencana naik tinggi. Disebabkan badan dia tak boleh nak proses durian tu. Degupan jantung jadi laju. Dia dapat Laju, okey. palpitation. Duk-dak. Lepas tu perut pula jadi tak selesa sebab durian ni dia ada banyak bahan yang selain tiramine tu sendiri boleh sebabkan perembesan asid keluar. Jadi kalau dah ada luka kat perut, asid kena isi perut yang luka tu, memang sakit lah, memang pedih lah kan. Dan setengah orang pula boleh dapat reflux. Reflux ni macam Reflux. isi Tendang perut, balik. asid perut keluar, ataupun Yeah. angin, sendawa banyak-banyak kali. Ha. Perut boleh jadi kembung. Disebabkan durian ni sebenarnya dia banyak serat. Serat dia tinggi. Bagi orang yang ada masalah pencernaan, dia tak boleh cerna kanji dalam durian dengan baik. Jadi apa yang jadi ialah kuman dalam perut dia akan makan. Dalam perut akan makan dan akan menghasilkan gas. Jadi sebab tu dia dapat masalah kembung tu. Jadi bila berlaku benda-benda yang tadi, durian ni bagi orang yang ada masalah pencernaan memang menyebabkan stres kepada perut. Jadi bila dia menyebabkan stres kepada perut, dia berisiko menyebabkan mencetus. Orang yang ada
dah ada radang gastrik ni kat perut ni, dia akan dapat gastrik, sakit gastrik. Orang yang ada masalah reflux, dia akan cetuskan reflux. Orang yang ada masalah kembung akan dapat kembung. Jadi bila dia kacau perut, memang kalau orang yang ada masalah pencernaan ni, dia akan tahu apa-apa yang kacau perut, dia akan kacau mental dan juga emosi. Jadi ada setengah orang yang ambil durian ni, dia tiba-tiba dia rasa berdebar-debar, nafas jadi rasa pendek. Lepas tu dia start dah fikir, ni apa ni, sakit jantung ke apa, dada Heart ni attack ke? sakit. Jadi itu yang dikatakan gangguan kepada mental. Dia akan Okay. menyebabkan gangguan perut ni sebenarnya boleh trigger gangguan mental juga. I see. So Itu maksudnya dia yang kena tahu dimaksudkan. dia kena tahu diri dia lah doktor. Aku ni Betul. maybe Memang dia bukan semua orang. Dia orang yang ada masalah angin ni biasanya dalam keluarga dia ada sejarah alergi. Dan ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan angin ni macam migraine, eczema, resdung, asma. Bila makan durian kahak jadi banyak, lendir jadi banyak. Kadang-kadang berak pun melendir. Lepas tu dia boleh sebabkan berdebar-debar, sesak nafas. Kalau orang eczema ni, sebab saya sebenarnya banyak tengok orang yang ada masalah gangguan mental dan juga orang ada masalah eczema. Jadi biasa kita tengok orang dewasa terutama sekali dan juga kanak-kanak juga sama. Bila dia ambil durian, dia jadi trigger eczema. Ruam jadi I see. merah-merah, jadi berair. Jadi kesannya Oh. sebab sebenarnya durian ni bagi orang yang ada masalah pencernaan, dia menyebabkan keradangan tau. Terbalik daripada manfaat yang kita nak. Sebab tu saya selalu cerita, orang yang ada masalah angin ni, masalahnya, masalah banyak dia, saya pun boleh menyebabkan, saya sepatutnya sihat kan. Tapi bagi orang ada masalah angin, saya tertentu boleh trigger masalah angin, masalah kesihatan lah. Boleh jadi Macam ulam angin. apa tu? Of course petai apa tu? Petai kan boleh jadi Ha. angin, Ha. kangkung boleh jadi angin, I bayam see. pun boleh trigger Oh. eczema. Ada orang ambil bayam, lepas tu eczema jadi makin gatal, lepas tu jadi I stres. see. Jadi itu yang jadi masalah. Dan buah-buahan, terutama sekali buah-buahan tempatan kita sebenarnya sangat-sangat berkhasiat. Terutama sekali durian lah, raja buah kan. Dia sepatutnya sangat berkhasiat tau. Padu dia Okay. punya kesan positif, manfaat dia. Tapi bila kita ada masalah angin, dia jadi mudarat lah, terbalik. Dan salah satu Oh, daripada right. kesan dia, kepada mental kita lah. Jadi boleh menyebabkan kita jadi Yes. resah, boleh jadi anxiety, boleh trigger lah. Boleh jadi berdebar-debar, sesak nafas, kita jadi fikir bukan-bukan dah. Ni sakit jantung ke ada kanser ke apa ke. Dua benda tu lah biasanya dia orang fikir lah. Tapi memang Alright. macam dulu saya ada orang mai tegur ni makan durian ni satgi kena heart attack lah, ni satgi kena bawa pergi hospital. Memang saya duk dengar. Jadi pening kepala lah. Dia saya tak, alhamdulillah lah, waktu muda memang kita balun banyak, memang boleh makan banyak ni doktor. Tapi lah ni Betul. dia macam dia maybe saya rasa maybe umur dah meningkat ni, dia tak macam nak makan banyak sangat lah. Dia makan sekadar nak rasa kan. Tambah-tambah lah ni pula dah on diet, so saya just ambil nak rasa je lah, walaupun terlajak juga limit hari tu. Kalau kata kita tak ada keradangan tu dalam perut, tak ada angin apa, tapi kadang-kadang benda lain pun kita boleh trigger kak. Contoh ada soalan ni, dia kata kalau kita makan durian dengan kopi tak boleh kak, kan? Ada Saya nak food cerita. yang dia Saya nak cerita. against dengan semua food kita tu. Dia dia bukan against, dia macam food combination ni dia ada kesan berkumpul dalam badan tau. Because benda-benda angin ni, dia food intolerance ni, dia bergantung kepada dose. Dia macam bahan toksik. Dia sebenarnya dia jadi toksik bila dia berlebihan saja. Jadi benda yang ubat, ni ada Paracelsus. Ni seorang physician yang terkenal. Dia kata solar facet venomum. Maksudnya sesuatu benda dia bergantung kepada dos dia. Sesuatu racun ni. Dia bila dia sikit dia mungkin jadi ubat, bila banyak dia jadi racun. Racun. Kebanyakan herbal lah, terutama sekali macam tu. Dia kita bagi sikit, dia bermanfaat. Bila banyak tu yang jadi racun.
Jadi bila dia tak macam alergik tau. Masalah Hmm. food intolerance ataupun angin ni, dia bergantung kepada kuantiti kita. Saya bagi contoh yang senang lah masalah angin ni macam mana. Kalau kita makan makanan yang basi tau. Saya selalu cerita Hmm. tentang makanan yang basi ni, tinggi histamin, dia boleh sebabkan kita jadi sensitif, boleh trigger masalah angin. Kalau orang eczema makan boleh jadi gatal-gatal, makanan yang Hmm. peram. Jadi lagi lama, jadi benda ni kalau kita makan makanan yang basi, kalau kita makan sikit, dia mungkin tak ada masalah tau. Hmm. Tapi kalau kita makan banyak, kita boleh dapat cerit-berit, sakit perut, mungkin boleh Food menyebabkan poison. kematian. Food Oh, poisoning betul. kan. Kalau kita ambil sikit, biasa tak ada masalah sebab perut, badan kita boleh counter tau. Okay. Dia berbeza dengan alergik. Alergik ni kalau kita ambil kacang sikit je ada, satu butir kecil tu je, sebab badan kita ada antibody terhadap kacang tu tau. Macam vaksin lah. Bila kita dah kenal kuman tu, kita attack kuman tu kan. Jadi Okay. kuman tu tak nak membiak. Jadi masalah sekarang ni, kacang tu dia masuk badan, dia attack badan kita sendiri. Sebab kacang tu dah masuk dalam badan kan. Kita pun dapat bengkak-bengkak, sesak nafas. Betul. Itu alergi. Masalah angin ni lain. Dia bergantung kepada dos. Kalau kita ambil sikit, dia mungkin jadi gatal-gatal. Kalau eczema, gatal-gatal sikit lah. Kalau Sikit orang mental lah. ni mungkin ada macam tak kena tak kena sakit. Tapi kalau bila makin banyak dia jadi risau, gelisah, risau, mungkin jadi lebih teruk lah. Rasa stres, depress sangat. Boleh jadi Jadi anxiety bergantung kepada attack tu. dos. I Jadi bergantung see. kepada dos lah. Jadi kalau kalau kita gabung lagi, contohnya dalam durian ada bahan tyramine ni. Tapi dalam makanan ni dia ada macam-macam lagi. Contohnya apa makanan yang ada kesan yang sama macam tyramine ni ialah kafein. Okay. Kafein dalam kopi, dalam teh, Hmm. dalam coklat ada theobromine. Lebih kurang apa-apa yang, jadi sebab tu dia kata jangan makan kopi dengan durian. Kopi ni, apa kesan kopi berlebihan? Ataupun orang-orang yang ada angin ni kalau ambil kopi apa jadi? Dia akan menyebabkan berdebar-debar, dia akan menyebabkan sesak nafas, dia akan menyebabkan pening melayang, tekanan darah meningkat. Padahal kopi sama juga macam durian ni. Dia kesan sama. Sepatutnya kalau kita ambil sikit, dia akan Yeah. kawal tekanan darah, dia akan menyebabkan kita relax kan? Yes. Relax. Bagi setengah orang. Tapi kalau banyak sangat ataupun kalau orang tu masalah pencernaan dia problem sangat, ataupun masalah detox dia, masalah toksin dalam badan dia banyak, jadi dia bila ambil kopi dia jadi trigger tau. Jadi sebab tu ada setengah orang dia ambil kopi dia jadi menggigil, tak dapat tidur malam, dia akan trigger masalah mental. Jadi bila dia gabung dua benda yang tu, dia akan jadi dia akan jadi Jadi tu. problem. Jadi teruk lagi Jadi lah problem. betul. Kafein. I Dan see. saya nak cerita bukan kopi saja sebenarnya. Susu. Ada makanan lain? Okay. Ada makanan lain banyak lagi. Susu lembu. Susu lembu Okay. dia ada protein dalam susu tu, protein casein, dia susah nak cerna. Jadi bila kita minum, dia akan jadi gumpal bila dia campur dengan asid perut kita. Tu sangat susah untuk cerna. Jadi perut kita jadi stres tau. Sebab tu orang I eczema ni see. kalau ambil susu kadang-kadang dia gatal tau. Doktor, Orang ada mental ni ambil susu, dia boleh stres jadi. doktor, Jadi dia bila kita gabung ada time. Ada mana? time tak? Maksudnya kalau kita makan durian, then berapa lama kita nak kena boleh minum susu? Susu lembu tu lah. Dia bergantung kepada perut. Sebab kalau Perut tu kita buat lah. dia ada setengah orang biasanya dia trigger tak lama lah sebab pencernaan ni bila makanan masuk dia dah start pencernaan dah. Jadi sebenarnya dalam masa beberapa minit macam tu lah. Tapi dia I lebih see. lambat berbanding dengan alergi. Sebab kesan alergi ni biasanya berapa saat dah makan silap je, dia terus ada kesan. Dia tu attack. Kalau Okay. masalah angin ni dia mungkin berapa minit sampai berapa jam, sebenarnya boleh sampai berapa hari. Contohnya kita makan hari ni, esok baru kita rasa kesan dia. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Okay. Ha. So Okey, tadi selain pada doktor, susu, yes. Selain pada susu. ada ni yang saya perasan lah, makanan bercili tau. Benda pedas-pedas. Dan sebenarnya makanan yang bersantan, Santan. makanan yang bergoreng. Gas, Makanan ya yang gas. bersantan bergoreng ni, dia akan sebabkan perembesan asid dekat perut jadi makin banyak. Dan perembesan ada satu bahan yang menyebabkan sensitif. Jadi orang jadi angin juga bila ambil makanan bergoreng dan bersantan ni. Benda pedas, benda bersantan.
benda macam terung, dia panggil, dia ada satu kumpulan buah sayur tau. Terung, cili, kentang, I see. tomato pun sama, bendi. Itu buah sayur tu dia ada kesan bagi stres kat perut sebab dia ada getah dia tu. Getah dia boleh streskan perut. Jadi sama juga kalau makan dengan durian pun mungkin ada problem lah. Dan I satu lagi yang see. paling famous lah. Ini makanan yang power juga dengan durian ni kan. Pulut durian. Pulut Maksudnya ni kita sendiri. kita tak boleh makan dengan durian tu, pulut tu gabung jadi problem betul. Dah lah ada pulut, ada santan, ada durian pula. Alamak Lagi favorite. gabung dengan kopi pula, minum kopi lepas tu. Oh, syok. Ayat Sihat. gas tu tak boleh ke tu ayat gas? Ayat gas pun sama juga. I see. Sebab kita kena tahu contohnya macam Coke lah, Uh, Coke. hmm, hmm. Coke ke apa minuman bergas tu. Kalau macam cola tu saya tahu dia ada kafein dalam tu. Kalau tengok dekat Uh, label, dia mengandungi kafein. Sebab tu kita minum Coke kadang jadi bertenaga dengan jadi cerah je mata kan. ada gula kot. Dan sebenarnya apa-apa yang manis ni dia boleh, kalau kita makan benda-benda manis dengan durian ni, dia boleh naikkan stres lah. Sebab benda-benda yang manis ni memang boleh menyebabkan kita stres. Lagi-lagi orang yang ada masalah angin lah, dia akan jadi stres bila gabung. So adakah doktor nak kata jangan makan pulut durian? Pulut jangan ambil sekali ke? Kalau Kalau kita ada ada masalah problem. pencernaan. Okay. Kalau kita Alright. lepas tu kita kena rawat punca problem perut kita dulu. Lepas daripada tu, baru kita boleh makan durian dengan happy dan tak risau-risau. Sebab orang yang ada masalah angin ni, sebab circle saya ramai orang masalah angin, takut nak makan durian. Dan dia tertanya-tanya, ni sampai bila ke kita tak boleh makan durian ni? Oh, kempunan tu. Sampai bila-bila ke takutlah nak makan durian. Takut tu pun sebenarnya mungkin satu tanda lepas makan Trigger dah. sebab dia ada masalah angin tu, dia jadi risau-risau tau. Dan dia rasa tak boleh makan sampai bila-bila. Saya kesianlah orang macam ni. Orang yang ada masalah ni. Jadi kita bagi tahu, kita orang kata sedapkan hati dia lah. Bahawa benda ni sebenarnya boleh pulih. Bila perut kita dah okey balik, bila enzim yang sepatutnya dah okey balik, insya-Allah kita boleh makan durian tanpa segan silu, tanpa rasa risau-risau. Makanlah. I see. Jadi Dia part basicnya adalah kalau perut kita ada masalah pencernaan tu memang dia akan trigger lah. Dia akan trigger dulu perut kita, lepas tu dia akan tarik mental. Tapi kalau kita punya perut macam itulah. okey, boleh kontrol lagi, then tak ada masalah kan. Boleh Macam tu tak ada betul. masalah. Macam itulah. Jadi perut sihat ni insya-Allah no problem. Dan kena ingat kuantiti Alhamdulillah. juga. Okey. Kalau katakan orang angin ni nak jugalah durian. Ada setengah orang angin dia tak teruk sangat, dia boleh ambil sikit. Contohnya ambil saulat, tak ada masalah. Tapi bila dia dah ambil sikit tu, sedap pula ni. Dia makan banyak-banyak tu yang dapat angin tu. Seulah tak rasa doktor. Seulah tak rasa. Sebab tu durian ni sebenarnya orang ada masalah angin ni dia kena sedar. Bahaya bila kita ada masalah pencernaan, masalah angin juga. Kita senang terjerumus ke dalam tagihan makanan tau. Itu satu masalah lagi lah. Contohnya orang yang ada masalah angin bila minum kopi ni, biasanya orang yang memang ada ketagihan kopi lah. Jadi durian pun sama juga. Sebab benda manis-manis ni, benda yang creamy, benda yang berlemak ni memang dia very rewarding tau. Bila dia rewarding, dia akan berisiko, apa-apa yang rewarding boleh berisiko untuk trigger kita punya reward center dan menyebabkan ketagihan. Craving lah doktor, craving lah. Kita crave pula tak ada durian. Stres. Saya biasa kena tu. Oh ya ke? Sebab bila dia tak problem lah. bila tak musim tu saya akan pi satu kedai tu tak musim pun ada durian. So kena pi kat situ juga. Tapi lah tak pi dah. Tak pi dah. Ni mungkin ada memori indah bersama durian ni. Kawan kita lah duk raja ajak tu. Hampir. Kawan kita tu memanglah hantu durian tu. So doktor, kalau kata tadi doktor kata durian, pulut tu dia kalau combinationnya perut kita ada problem pencernaan. Adakah kita kena ambil ubat dulu nak selesaikan masalah perut tu pergi makan durian pula? Ada boleh buat macam tu ke ataupun memang lagi teruk lah nanti?
dalam durian ni sebenarnya Hmm. dia ada bahan-bahan yang memang kita tak boleh buat apa-apa lah, macam tarmin, Hmm. uh, ataupun ada orang dia angin terhadap sulfur, sebab durian ada sulfur juga. Kita Hmm. boleh jadi Hmm. allergic, kita boleh jadi angin bila ambil sulfur ni. Itu tak boleh buat apalah. Tapi ada benda yang kita jadi angin sebab mungkin sebab dia tinggi lemak. Durian ni kan berlemak kan. Okay. Tinggi lemak tepu dan dia Hmm. tinggi serat tau. So dia susah nak cerna sikit lah. So kalau Hmm. kita sekadar ada masalah uh, intolerant kepada karbohidrat, maksudnya kita tak boleh kanji atau yang banyak sangat atau serat yang banyak sangat, kita boleh Hmm. ambil enzim pencernaan. Sekarang ada enzim pencernaan digestive enzyme dalam bentuk serbuk ada, dalam bentuk tablet pun ada. Bila kita Hmm. makan, dia akan membantu pencernaan benda-benda berlemak ni lah. Jadi I see. dia boleh membantu menguraikan lah. Dan certain kalau perut kita sihat juga. Tapi kalau Hmm. yalah, kalau kuman yang baik pun boleh membantu untuk pencernaan benda-benda berlemak dan juga benda-benda yang susah nak hadam ni. Jadi bila kita Hmm. ambil sebelum kita makan durian tu, mungkinlah dia boleh membantulah. Tapi tak ada garanti lah sebab kita tak tahu sebenarnya kita ada angin terhadap bahan apa. Kecuali kalau kita buat Hmm. food diary, kita dah note dah. Contohnya durian. Macam saya cerita tadi kan, dia bukannya durian je yang ada tarmin ni. Daging, contohnya kita dah tengok durian, daging, Hmm. pisang, cheese. Ini bahan tarmin ni. Jadi kita dah tahu kita ada tarmin punya angin terhadap bahan tarmin ni. Jadi Hmm. kita boleh maknanya benda-benda lain kita tahu kita ada angin terhadap tarmin ni. Jadi memang tak boleh buat apalah. Kita Hmm. tak boleh nak ambil apa-apa bahan untuk prepare. Cuma ada satu lah yang boleh melegakan. Tapi tak Okay. semesti benda yang melegakan simptom kita tak semestinya Kita boleh sapu tu mencegah kerosakan. Contohnya macam ni tau. Ha. Ada setengah orang dia trigger mental ni lepas dia perut rasa sebu apa semua, reflux kan. So cara untuk mencegah reflux ialah ambil air kapur. Orang kata air kapur kan. Ya kapok apa dia? Ni Air kapur yang duk macam makan dengan pinang Gaviscon tu tu. ke? Oh, Gaviscon yang okay. Gaviscon. Alright. Alright. Gaviscon apa doktor bagi air kapur yang putih tu kan. Magnesium trisulfate tu. Yes. Ada. Dia bila ambil tu jadi sejuk, jadi lega sebab dia neutralkan asid. Jadi Hmm. asid tu tak kena dekat perut, isi perut yang luka ke apa ke lah. Kalau apa-apa Hmm. problem kat perut kan. Jadi kita jadi lega tau. Ada setengah orang juga dia apa dia buat kalau dia makan durian macam jadi angin tau. Angin ni jadi macam ketat dada, jadi orang Kelantan panggil sakok tau. Sakok dada. Sakok. Jadi Sakok lah. jadi Okay. kembung, ketat. Jadi dia ambil Halia. Halia ni Sat. dia bila dia ketat sebenarnya sebab dia bagi tekanan pressure dekat injap. Jadi bila dia minum Halia tu, Halia tu dia membantu untuk keluarkan angin lah, sendawa. Jadi pressure kurang, dia kurang lah rasa stres. Sebab tu ada Dia orang dia ambil air Halia, air serai untuk bantu pencernaan. dia So ada in a komen way ni boleh doktor. lah. Saya dah mula ketagih makan durian pula. Uh, Macam mana cara nak buat ke? nak nak Dia nak sebenarnya mengatasi masalah ketagih tu ke? kalau nak ketagih ni sebenarnya dia isu dia, masalah dia sebab dia terpahat dekat memori tau. Oh, Dia memori indah melibatkan tu. mental tau. Dia melibatkan mental dan juga kita punya memori. Maksudnya kita dah ada perasaan, kita dah ada pemikiran bahawa benda tu sedap tau. Kena tunjuk Setakat gambar. ni yang saya tahulah, yang saya faham lah, ketagihan ni hanya boleh dirawat dengan taubat Dengan nasuha. betul. Oh dia. Cara dia, kalau kita ketagih kopi kan, kita terus Durian. pantang kopi. Nanti nanti Bahaya ni. nanti kalau kita pantang buat contohnya sebulan 2 bulan kan, insya-Allah dia akan tak rasalah. Macam kopi juga, kalau kita selalu minum kopi kan, kalau kita tak minum kita ketagih. So cara untuk bebaskan daripada ketagihan ialah terus pantang selama bulan 2 bulan ke, insya-Allah lepas tu kita dah tak ada rasa sangat nak ketagih kepada benda tu lah. I Makan see. manis-manis pun sama juga. Kita selalu ketagih dengan benda air-air manis. Tu cara untuk
merawat dia Mhm. bukannya kurangkan air mani sebenarnya, tak berapa berkesan. Cara yang Mhm. betul pada saya lah, pengalaman saya ialah terus pantang. Sebab start ni Puasa saya terus. tengok banyak rawatan-rawatan macam gokok, rawatan untuk dadah, methadone punya tu, yang Mhm. paling berjaya pada saya ialah abstinence ataupun terus kita cut benda tu. Mhm. Memang seksa lah awal-awal, tapi kesan dia memang terbaik lah berbanding dengan kaedah lain. Itu pandangan saya lah. Saya boleh share sikit yang pasal potong gula tu. Memang actually dulu 2018 saya buat dah, doktor. Potong gula ni 2 bulan je saya buat. Lepas tu saya Ha. ada speciality yang boleh cut terus. Nasi saya boleh cut terus. Dia tak perlu tunggu stage by stage. Orang kata Bagus lah. sehari tak ada, saya boleh cut terus. Alhamdulillah. Cuma yang 2 bulan tu kantoi sebab saya ni hari jadi member kita pergi balun satu slice cake je. Lepas tu dia punya craving, doktor. Tak boleh kontrol Oh, sampailah itulah. tahun ni. Sampai tahun ni buat balik okey. Lebih saya rasa sejak bulan 10 sampai lah ni boleh lah tak makan gula. Macam ada Lega. kawan saya pun, dia Ha. dia diet tapi dia dia diet dia pantang roti gandum lah, sebab saya cakap Uh, kita pantang roti gandum. Tapi uh. sebelah restoran tempat dia buka tu, ada kedai roti. Jadi dia kata Allah. dia tak boleh tahan lah, lepas tu terus out Uh, lah dia punya diet dia. dia sekali Kawan kita lah. saya kata kawan kita lah. Saya rasa sebab apa yang logiknya doktor kata dia kena terus abstinent tu, kena cut terus. Sebab kalau kita duk kurang, dia still duk craving tu duk ada lagi. Hari ni kurang, maybe makan sehari Betul betul. sekali saja nasi, dia craving still ada lagi. Tapi Betul kalau betul. cut terus memang piang terus ya. Dia cuma dia ambil masa tu. Kadang-kadang ketak badan tu biasa. Memang Memang lah. had tu. Itu durian Tapi pun dah memang sama jugalah. I see. Cuma yang bagusnya durian ni bermusim lah. Kalau durian uh, tu rumah buat tak bermusim tu, itu memang masalah besar lah. Doktor ni ada satu orang komen ni, Tuan Muhammad Aswadi Kari. Dia kata, doktor saya dah 5 tahun tak makan durian. Masa 20-an umur 10 biji boleh balun, tak ada masalah. Tapi bila dah umur 30-an ni, makan sikit pun penin, dengan panas badan, lalas dia pun tak makan terus. So doktor ada macam mana? Dia pun tak tahulah, dia kena check jugalah perut dia macam mana Punca kan. dan solusi lah, biasanya nak tahu kan. Yes. Okey. Dia macam ni, bila kita meningkat umur kita, perut ni dia lama-lama dia akan jadi makin, kita panggil degenerative. Perut ni jadi tua lah, bukannya badan kita, kulit kita je jadi tua. Perut kita pun Oh, jadi I tua see. juga. Betul juga. Enzim-enzim pencernaan ni dia jadi lemah makin lama tau. Betul. Jadi sebab tu masa muda ni, masa umur kita remaja, kita umur 20-an ni, kita makan macam-macam balun pun tak ada problem lah. Tapi Yes. bila kita dah start umur 30-an lah, kat situ banyak penyakit mula datang. Sebab kita baru nampak rupa-rupanya kita dah sebenarnya ternak penyakit-penyakit tu. Dia sebenarnya penyakit-penyakit perut ni pun, dia tak start daripada tahun 2 tahun. Dia start daripada kita kecil lagi. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kita dah makan Maggi, contoh bukan Maggi, Allah. mie segera, ataupun kita dah makan benda-benda jajan tu kan. Yes. Benda tu yang sikit-sikit dia rosakkan perut kita. So sebab tu mula umur 30 bila kita makan tu, kita dah start ada angin tau bila makan benda-benda ni. Tapi itu bukan bermakna bila dia rosakkan perut kita tak boleh pulih. InsyaAllah kita boleh pulih. Walaupun sebenarnya pada pandangan saya lah, bukan 100% lah. Mungkin kita boleh recover dalam 70-80%. Tapi yang pentingnya ialah kita boleh makan durian balik lah. Bagi harapan tu. Itu yang penting kan. Tapi Itu yang nak dengar kan. tapi saya Sebab tu selalu sebab tu sebab sebab ramai orang yang risau kan. Bila dia makan dia dah jadi panas. So dia tak makan balik. Dia ada kerisauan tu tau. So sekarang saya nak bagi harapan ni, sebab saya dah banyak dah tengok orang yang ada masalah angin ni. Bila kita betulkan pencernaan tu, insya-Allah boleh makan macam biasa, tapi tak makan macam masa muda lah. yes, tak Kita tak agak boleh jauh mudah, makan betul. macam masa muda, lain lah, memang lain lah. Level kita dah level belia dah. Dia tak level remaja lagi lah. Betul. Perut Dia level tak macam remaja budak-budak. lah. Kalau dulu kita boleh claim perut dewa, sekarang dah tak dah.
dah lemah lah sikit. Sebab apa doktor, saya suka yang doktor kata kita ni body kita tak sama macam muda. Sama juga macam insulin lah doktor. Sebab saya rasa masa dulu saya masa balun masa kita bantai umur saya rasa dalam I think 5 tahun 6 tahun lepas bila check dengan doktor kawan kita tu, darah kolesterol semua okey. Tapi kita bantai manis tu kau-kaunya. Tapi lah ni kalau bantai doktor dia punya spike gula tu naik tinggi tak boleh nak break. Tu saya kata insulin tu dah start dah tak kuat dah tak saya. Umur kita lah Insulin umur. ni, insulin yang kawal gula ni dia dikeluarkan oleh pankreas. Organ pankreas ni dia dia organ yang makin lama makin tua lah. So makin lama bila dia makin lemah pankreas tu, dia tak mengeluarkan insulin Insulin. sebanyak dan secepat masa kita muda. Sebab tu kita punya kontrol gula ni mungkin lambat ataupun mungkin tak cukup untuk kawal gula tu. Dan apa yang boleh kita buat sebenarnya untuk kecil manis lah ialah dengan meningkatkan sensitif insulin tu, insulin sensitif supaya kita boleh guna dalam badan. Caranya ialah kita puasa, kita besarkan otot. Dia senaman, bukan senaman yang jogging semua tu. Kardio bukan kardio lah tu. Kardio dengan senaman strength ni lagi bagus untuk meningkatkan insulin punya sensitif. Supaya kita boleh Insulin resistant saya sebut macam tu. Insulin resistant insulin term. dia insulin resistant terbalik dengan sensitif. Terbalik. Okay. Kita nak kurangkan resistant, kita nak naikkan sensitif. Bila sensitif ni badan boleh guna gula dan dia tak lama dalam darah lah. I see. So kita kurangkan insulin resistant lah. Bila kita bersenam, bila kita berpuasa, insulin resistant akan kurang. Dia drop. Dia akan drop, insyaAllah lah. Saya sebab bila ada amal diet tu memang duk baca jugalah pasal insulin tu. Sebab kalau insulin dirembes kan, dia ada hormon bakar lemak tu dia tak mau keluar, tu yang geram. Itulah. Dia memang kalau kita insulin tinggi memang hormon yang bakar lemak memang akan kurang lah. Dan hormon stres pun akan jadi naik juga. Allahu Akbar. Hormon stres naik memang kita simpan lemak lah. Kita simpan lemak, kita jadi craving manis-manis. Itu yang susah nak diet. Risau. Ni ada satu komen, doktor saya pun dah dekat 3 tahun dah tak makan durian sebab saya ada anxiety. Jadi takut nak makan durian. Tapi sehari dua ni saya bedai banyak durian. Jadi saya sakit dada macam senak menyucuk. Fikiran pun dah start kacau ni. Tuan Namin Romaino dia komen. Okay. So yang ni mental ni. Dia kacau kita punya perut. Dia akan kacau kita punya mental juga. Jadi caranya untuk makan durian balik ialah kita kena pulihkan perut. Saya tak cerita dengan detail tadi lah macam mana cara untuk pulihkan perut. Yang pertamanya, perut kita ni tak rosak sebab makan durian tau. Dia ada makanan lain yang kita makan dah bertahun-tahun. Kita makan, dia menyebabkan perut kita stres. Ini banyak kajian yang baru yang menunjukkan bahawa makanan yang menyebab perut stres ialah makanan bergandum. Makanan gluten lah. Macam roti, biskut, kek, kuih. Terutama sekali roti dan roti canai. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya macam susu lembu. Itu makanan yang streskan perut lah. Dan ada juga makanan yang streskan perut ialah makanan angin lah. Jadi makanan angin tu kita boleh nampak tau. Contohnya kita makan cili tau. Pedas-pedas kan. Lepas tu kita terus jadi panas je kan badan kita. Kita pun jadi stres. Itu makanan yang kita kena elak. Sebab bila perut kita problem, kita tak boleh nak terima badan tu. Sebab sebenarnya dalam makanan yang macam angin ni, dia ada macam getah ataupun bahan macam tadi Tyramine tu kan. Yang orang biasa boleh ambil. Tapi bila badan kita stres, kita tak boleh ambil bahan tu. Contohnya tadi macam apa cili, terung, dia ada getah-getah dia yang sebenarnya boleh streskan perut kita bila kita angin. Jadi kita kena kurangkan makanan yang boleh trigger lah. Sama macam orang alergik, dia tak boleh makan kacang masa dia alergik kan. So sama juga, semua orang angin ni, dia lagi bila kita pantang lama-lama, perut tak bengkak, tak stres, tak radang lah kan. Tak macam tak jadi angin, tak pedih. Jadi kalau kita tak makan benda-benda yang merosakkan perut kita, insya-Allah perut kita akan repair tau. So cara untuk
tak bagi pendedahan terhadap benda yang merosakkan perut, yang saya suka untuk share ialah berpuasa. I see. Kita pantang juga makanan yang merosakkan, tapi yang bagus juga kalau kita jarakkan pengambilan makanan lah. Contohnya boleh buat puasa sunat, kalau tak mampu boleh mula dengan buat intermittent fasting, tahu kan? Yes, buat Intermittent IF lah. fasting ni kita dinner awal sikit. Kita makan malam awal sikit, lepas tu breakfast boleh lewatkan lah. Ataupun makan macam Yes. biasa dululah, kemudian mungkin boleh lewatkan sikit. Supaya perut kita bila tak ada makanan ataupun minuman, pada waktu tu sebenarnya perut kita akan membaik pulih. Dia Yes. akan sebenarnya bukan perut saja, dia hormon kita punya immune system akan start pulih. Jadi itu manfaat berpuasa yang sangat ketara kesannya tau. Sebab tu malam saya tak syorkan makan berat sangat. Kalau boleh puasa malam lagi bagus. Benda I tu see. akan membantu untuk pemulihan perut. Itu satulah, selain daripada kita cegah daripada ambil benda yang trigger kita punya angin lah. Cara Buah lain sayur. pula kita boleh ambil suplemen yang membantu lah. Zat-zat vitamin yang membantu untuk masalah angin ni lah. Macam biasa saya biasa syorkan vitamin C, quercetin. Quercetin ni susah sikit idea dia. Tapi itulah, vitamin C, quercetin, magnesium, vitamin D. Itu sebenarnya bukan saja boleh membantu pencernaan kita, boleh membantu kita punya immune system juga. Sebab sebenarnya ramai orang tak sedar bahawa bila perut kita sihat, kita punya sistem pertahanan badan pun jadi sihat juga. Mental kita jadi sihat. Semualah sihat, senang cerita. Jadi Sebab alhamdulillah. perut tu punca penyakit tau. Kita kena ingat perut tu punca penyakit. Kita bubuh Dan semua. kaitan dia banyak lah. So, Okay. Ni ada satu soalan tadi saya pick up lah, lagi dua soalan kot saya tengok. Bagaimana dengan susu tanpa laktosa? Boleh minum ke tu? Untuk perut. Okay. Maybe ni simple lah kan. Maybe lari tajuk sikit lah, tak apa. Susu tanpa laktosa ni, dia problem dia bukan pada laktosa tu, memang ada dalam susu daripada Dulu lagi. zaman problemnya, bila perut kita problem, enzim lactase tu kurang. Jadi kalau ada masalah lactose intolerance, kita jangan ambil dulu sementara. Kita boleh puasa, kita boleh ambil vitamin C ke quercetin untuk bantu pemulihan. Lepas tu insya-Allah kita boleh minum balik. Okey. Dia lactose ni dia lain dengan durian tau. Sebab tu saya cerita, angin ni dia bukan satu bahan saja tau. Dia ada banyak bahan-bahan angin lain lah. Angin dalam susu, angin dalam makanan gandum, gluten tadi kan. Ada angin dalam makanan-makanan peram, dia ada angin juga. Jadi kalau lactose ni, kalau kita ada lactose intolerance saja, kita tak boleh ambil susu yang tinggi laktosa. Tapi ramai orang tak tahu, sebenarnya dalam susu ni bukan lactose saja yang menyebabkan angin. Protein dalam susu tu sendiri yang saya cerita tadi yang susah nak cerna tu boleh menyebabkan angin. Jadi walaupun kita boleh ambil susu lactose intolerance kan. Sekarang yang saya tahu Farm Fresh ada susu lactose intolerance. Memang sangat bagus lah. Tapi kalau ambil pun still jadi angin, maksudnya mungkin dia ada casein intolerance. Protein dia dalam bahan dia lain. intolerance. So saya harap menjawab lah. Kalau dengan durian ni, itu depend lah. Kalau kita tak ada masalah dengan susu, kita perut dah okey, makan je lah. Ini satu lagi doktor, dia tanya, doktor untuk orang yang gastrik, angin, anxiety boleh buat intermittent fasting? Memang sangat membantu, cuma pada awalnya dia ada risiko untuk trigger. Sebab bila kita buat intermittent fasting, dia akan menyebabkan bila kita tak makan lama, dia akan start pecahkan lemak tau badan kita. Sebab tu orang buat intermittent fasting ni dia kurus, insya-Allah jangan cepat lah. Cuma bila pecah lemak tu, badan jadi stres tau. Jadi awal-awal buat intermittent fasting dia boleh trigger lah. Dia ada risiko untuk trigger orang angin dengan gastrik. In fact buat puasa ke, buat IF ke, memang ada risiko awal untuk trigger, tapi lama kelamaan badan kita boleh adjust lah, adapt. Cuma dia ada cara untuk mengurangkan risiko untuk dapat angin bila buat IF tu. Boleh ambil suplemen, lepas tu relax, jangan masa buat IF baru nak start pantang tu kita pergi pula bersenam angkat berat tu, itu memang confirm trigger lah. Sebab kita buat kerja berat ni memang sebenarnya memang
meningkatkan stres dalaman kita. So kita I relax. see. Masa kita diet awal-awal kita tak boleh banyak sangat kita push badan kita. So kena slow-slow, insya-Allah boleh buat IF. Membantulah. InsyaAllah. Cuma kalau teruk sangat gastrik dengan anxiety tu, dia tak boleh redah je. Dia ada cara dia lah. Macam katakanlah kalau ada yang menonton live ni, dia pun boleh rujuk doktor jugalah, Doktor Hafiz lah. Boleh contact kat mana, Facebook ke, ataupun doktor nak bagi nombor phone direct, ataupun macam mana doktor? InsyaAllah. Sebab saya biasa saya buat sharing melalui Facebook saya lah. So saya sebenarnya Facebook Messenger saya tak reply sebab banyak sangat ni. Betul. Tapi insyaAllah kalau tanya di ruangan komen, saya akan cuba jawab lah. Mana yang mampu, insyaAllah saya jawab. Is it possible nak buat appointment kalau nak jumpa doktor? Boleh lah. Saya sebenarnya dah lama tak tu. Cuma baru-baru ni saya start buka untuk orang yang tak ada kemampuan untuk I masalah gangguan see. mental ni. So saya bagi Oh. percuma dulu. Cuma kemudiannya insyaAllah saya akan buat sesi untuk orang yang ni lah, I see. yang nak kontak lah. So kalau siapa-siapa nak follow ni Facebook Dr. Hafiz Sulaiman, tekan memang jumpa Betul lah, lah. insyaAllah saya banyak di sana lah. Banyak live juga saya duk tengok kan. Ada yang tanya pasal GERD Ada. apa semua. Dia tanya banyak. Oh yang ni ada orang lain tanya soalan, boleh ke saya tanya soalan kat doktor? Boleh. Pasal GERD pula ni. GERD angin lah. Doktor memang terror. Doktor, saya dah 9 bulan sakit GERD tapi dah beransur pulih, tapi saya dah cuba makan pedas dan minum sejuk. Perut saya kembung setiap hari sekarang. Macam mana nak kawal balik doktor? Kita kena start daripada awal lah kalau macam tu. Sebenarnya kalau makan pedas dengan minum sejuk, dia masih ada benda tu, maksudnya belum pulih sepenuhnya lah. Sebab peringkat awal kita pemulihan, peringkat awal pemulihan ni akan kurangkan simptom saja dulu. Tapi kita tak bermaksud kita pulih sepenuhnya. Kita pulih banyak ni bila kita dah boleh makan macam-macam. Maksudnya kita dah tak bergantung kepada suplemen, dan dia ada orang kata itu mengawal saja, tapi pada saya cukup bagus lah. Kalau kita boleh makan macam-macam tanpa ada reaksi, maksudnya kita dah tak ada angin dah. Yang keduanya, kita tak bergantung kepada ubat ataupun suplemen. Maksudnya kalau kita tak ambil pun dia tak datang balik. Maknanya kita dah pulih lah tu. Betul tak? Itu pada saya. Satu lagi saya tak ingat. Tapi yang tu yang paling core punya ni lah. Prinsip pemulihan tu, kalau kita dah boleh makan macam-macam, kalau kita tak bergantung pada ubat dan suplemen, maksudnya insya-Allah kita dah pulih. Kalau dia trigger balik, maksudnya kita tak cukup pulih dan kita kena start balik pada awal-awal. Kita start elimination diet lah. Cegah daripada makan yang trigger. Kita bantu pemulihan perut dengan zat-zat tertentu. So kena mula balik lah. Kakak ni dia sebut, dia kata pedas. So saya pun actually tak boleh makan pedas tu. Dia sakit perut. Kalau batal pedas dia boleh jadi sakit perut, jadi panas. Kalau orang GERD ni biasa dia akan sebabkan jadi reflux, jadi kembung perut, jadi stres, jadi tak keruan lah, berdebar-debar, sesak nafas boleh jadi. Kadang-kadang rasa macam cekik, macam-macam saya lah. kategori GERD lah kan. Saya tak boleh makan pedas, kategori GERD lah. Mungkin lah. Kadang-kadang kalau setakat macam pedih perut, itu mungkin radang gastrik je lah. Raja pergi toilet dia makan-makan pedas ni, lagi ke toilet lah jawabnya. Itu petanda awal lah. Sebab tu sebenarnya masalah angin ni bukannya maksudnya masalah yang maksudnya kita tak boleh makan langsung. Itu adalah sebenarnya petanda untuk mengelakkan kerosakan yang berterusan. Allah dah bagi tanda bahawa kita sekarang ni dah nak start ada penyakit tau. Nak mula jadi teruk. Sebelum kita jadi penyakit mental, baiklah kita kawal. Reverse balik. Macam diabetes juga kan. Dia sebelum jadi diabetes, dia ada pre-diabetes. Betul? Yes. Pre-diabetes tu jadi sebelum kita jadi diabetes, once dah jadi diabetes, very difficult lah untuk reverse. Masih boleh insyaAllah. Tapi masa pre-diabetes tu adalah masa waktu keemasan untuk kita bertaubat dan reverse balik diabetes tu supaya kita tak ada masalah lagi. Kita lambatkan diabetes, insya-Allah sampai bila-bila tak kena diabetes lagi lah. Sama juga dengan masalah mental ni, masalah angin, masalah reflux. Kalau kita dah ada tanda-tanda, kalau makan sikit cerit-berit, kalau makan sakit perut, kembung perut, ada orang jadi sembelit, itu petanda perut kita dah bagi warning lah tu. Masa ni peringatan.
Fuh. Okay, soalan daripada saya sendiri last. Actually kalau untuk orang diet ni macam mana durian tu actually? Boleh makan ke ataupun boleh makan sikit ke? Boleh bantai 10 biji ke macam mana tu? Sebab dia effect pada diet Diet tu. nak diet nak kurus lah maknanya. Diet cruise eh? Ada orang diet nak kurus, ada orang diet nak kawal gula je, ada orang diet nak mak angin. Kalau diet nak kurus pada saya durian durian stop je lah. Rasa tu. Aduh, habis kawan saya mesti kata, kawan saya tu yang problem tu, dia kerja buat main durian main office. Tu masalah kawan tu, kita kena pantang kawan sementara lah. Aduh, tak mau panggil dia lah main office, kacau tu ya. Tak je lah, gurau je lah. Dia sebenarnya kalau kita ada masalah, kalau kita sebenarnya kalau dia punya effect tu dia tak adalah kuat sangat. Cuma kita risaulah macam Tuan Amirul lah dia cakap tadi kan. Bila dah sekali ambil durian tu, tak boleh berhenti pula. Itu masalah yang kita takut. Sebenarnya kalau kita boleh kontrol, kita ambil sikit, lepas tu okey dah, kita boleh stop. Itu saya rasa memang insya-Allah memang tak ganggu diet lah. Sebab kita kena sedar hakikatnya kita tak boleh nak kontrol. Ada orang memang betul macam tu, memang very disiplin lah kan. Dia boleh buat diet macam tu. Tapi bagi kebanyakan orang payah. Cuma yang pentingnya kita kena sentiasa mengingatkan diri kita. Kita kena ada mindset bahawa benda ni sebenarnya boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam lembah kegagalan diet. Jadi kalau kita beringat, kita sentiasa perbaharui mindset kita, jadi kita akan beringat dan kita susahlah nak teragih balik. Lepas tu kita makan, kita pantang balik macam biasalah. Macam biasalah dia. Sehari tu kan macam cheat day lah, musim durian ni cheat day macam tu lah. Cuma jangan cheat day banyak sangat nanti tu. Bala guni tu ambil. Sebab yang kawan kita tu selalu bawa pi dusun. Tu yang problem. Tu masalah lah. Aduh, dusun ni memang tak boleh elak, murah. Murah, lepas tu sedap pula durian. Memang tak mau jumpa dah, beluat. Okay, Doktor ada apa lagi nak tambah dalam live ni sebelum kita boleh beransur? Okay, pada saya durian ni memangnya superfood lah. Dan sebenarnya sebab bidang saya lah bahagian angin ni kan, jadi kita kena cerita lah benda yang negatif juga supaya masyarakat lebih sedar tentang bukan saja kita bila cerita pasal makanan ni, kita tak boleh cerita pasal manfaat saja. Sebab pada saya kalau ada benda negatif dalam durian tu, maksudnya benda bahan macam tyramine ni, dia bukan bahan negatif tapi bahan yang berisiko untuk bagi kesan negatif kat kita. Kalau kita perasan ada benda tu boleh menyebabkan kita angin ke, kita jadi stres, gangguan mental. Jadi benda tu sebenarnya boleh negate, boleh menyebabkan semua yang manfaat tu jadi terbalik tau. Macam saya sebut tadi kan, boleh sebab happy. Tapi kalau orang angin dia jadi stres. Boleh kawal BP tapi bagi orang angin dia naikkan tekanan darah. Jadi bagi orang yang macam sama juga meningkatkan nafsu seksual kan. Kalau orang angin ni dia dah tak ada nafsu dah sebab stres. Betul tak? Bila kita stres ni dia dah matikan nafsu lah. So benda yang sihat boleh jadi tak sihat bila kita ada masalah kesihatan. Dalam kes ni pencernaan lah. Jadi caranya ialah kita punya masalah pencernaan, insya-Allah kita boleh makan durian tanpa risau-risau dan tanpa kita takut akan dia punya kesan dia lah. So saya bukan nak bagi harapan palsu, ni memang harapan yang betul-betul insya-Allah. Kita dah tengok ramai dah orang yang bila dia pelik perut, dia boleh makan balik benda yang dia angin. In fact allergic pun sebenarnya boleh makan balik, kita boleh reintroduce tapi itu kat klinik lah kalau allergic sebab dia risiko tinggi sikit. Kalau angin ni kita boleh makan balik. Kalau tengok dalam saya punya Facebook tu banyak orang komen-komen balik tak boleh makan, lepas tak amalkan adjust pemakanan, insya-Allah boleh makan balik benda yang kita angin tu kan. Jadi jangan risau, insya-Allah kita ikhtiar dan kita tawakal lah. Penyakit ni kita kena ikhtiar dan tawakal, insya-Allah ada jalan kesembuhannya lah. So jangan takut. Lepas ni kita enjoy durian tanpa ragu-ragu dan tanpa rasa risau. Alright. Okay, thank you. Doakan semua sihat lah. Alhamdulillah. Semua survive lah musim durian ni.
Semua sempat Eh, lah. Lagi-lagi uh, PKP apa semua ni kena jaga-jaga yeah. sikit lah durian ni. Dan Okay, okay doktor. jaga-jaga combination juga, combination. Food combination tu kena jaga-jaga sikit lah. Yeah. Combination yang kita makan dengan kopi ke apa semua kan. Campur Ayah dengan stres ge. luar lagi, campur stres dalam lagi. Memang. Dia Itulah. dia actually makan tu dia kena happy. Macam saya Betul, makan hari tu. relax. Macam saya makan sebab kita memang nak diet, plan makan maybe 2 3 ulas tapi dia kalik betul. Oh, happy, Bahaya tu. ambil lain kali 10 biji. Sebab tu sebenarnya kalau kita makan ni, kita tak boleh Eh, makan sambil tengok movie macam makan popcorn oh, ni, kita tak okey. sedar tau. I Kita tak kena boleh oh. makan, kita kena tengok durian letak dalam bekas yang cantik, kawasan Hmm. sunyi, jangan ada budak-budak kacau kita makan. Kita hayati tau, kita tengok, kita bangun, Hmm. oh sedapnya bau durian ni, oh cantiknya rupa dia gebu, cantik. Itu kita panggil mindful eating tau. Kita Okey. makan, Oh. orang kata Mhm. meal hygiene tau. Kebersihan Mhm. makanan ni bukan bersih tu je, ni dari segi cara kita makan tu kena bersih. Jadi bila kita makan tu, oi nikmat dia. Lepas tu kita makan satu pun dah Hmm. cukup. Okey. Kita Tu tambahlah satu lagi kan. tu teknik baru tu. Oh, lepas ni boleh Teknik itu kita dalam kena bidang apply. psikologi ada ni, mindful I eating. Maksudnya kita see. makan sambil sedar tau. Bukan kita Hmm. makan tak sedar tu yang jadi, oi makan banyak-banyak lah. Kan? Oh, kita boleh tengok standard orang Malaysia lah. Saya tak kira lah Melayu, Cina, India. Depa kalau pulut tu sehari buat ramai, makan macam kenduri tu. Itu Bawa memang balik ayah bawa balik, lepas tu mak masak pulut. It's like macam family gathering ke. Memang syok tu. memang syok lah. Sekali-sekala boleh lah, tapi janganlah Uh, selalu sebab dia huh. yang pentingnya Hmm. kita bukannya kena macam pantang tak boleh langsung makan lah apa semua. Dia sekali-sekala tak ada masalah. Kita nak kendurian Hmm. sekali-sekala kan. Dia cuma tak Kendurian. boleh hari-hari kendurian tu yang jadi yang jadi masalah tu. Itu betul tak lafaz tu. Okey dah kot doktor. Rasanya kalau ni kita boleh beransur dah. Terima kasih doktor dah. Alright, terima kasih banyak-banyak Hadir. Tuan Amirul. Kalau ada Atas lagi topik, jemputan lah. maybe topik GERD nanti saya akan jemput doktor sebab doktor pakar dalam GERD kan. So saya ingat ada InsyaAllah. nanti topik. Maybe saya pun nak end up dalam sampai lah ni 13 maybe sampai 16 episod saya stop season 1 dan season 2 nanti saya akan start shoot untuk panggil panel-panel lain lah. So maybe nanti saya akan masukkan nama doktor dalam list lah. Season 2 maybe start hujung InsyaAllah. tahun ke kan. Okey doktor, Okay. terima kasih pada yang komen, pada yang like, pada yang share. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada Dr. Hafiz. Nanti Terima kasih apa banyak-banyak kita lah. jumpa. Okey doktor lah. Baik, Alright. assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.